Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dalam kongsi ilmu bersama Cikgu Syamsul Suzaimi bin Ahmad Syukri daripada SMK St. Xavier. Baik, pada kali ini saya akan berkongsi satu ilmu dalam bab keempat mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 3 iaitu kod arahan, dan saya akan fokuskan kepada subtopik terakhir iaitu 4.2.6 menghasilkan atau cara yang melibatkan gabungan struktur kod arahan bagi menyelesaikan masalah. Baik, diberi satu situasi ataupun soalan. Kedai runcit maju laris menjual barangan runcit. Kedai runcit ini membuat pengiraan secara manual. Anda dikehendaki mencipta atau cara yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kedai runcit ini menyediakan potongan ke atas harga mengikut situasi tertentu. Untuk mencipta sistem baru, anda perlu paparkan nama barang, harga dan kuantiti. Paparkan juga nilai cukai SST yang perlu pengguna bayar, jumlah yang perlu dibayar serta nilai yang dibayar oleh pelanggan. Baik, berdasarkan soalan-soalan ini, apa yang perlu kita buat adalah kita kena kenal pasti keyword terlebih dahulu. Apa perkara penting yang dikehendaki oleh soalan. Baik, seterusnya, untuk membangunkan atau cara, kita perlu mengikut fasa-fasa pembangunan atau cara yang betul. Fasa yang pertama adalah fasa analisis masalah. Dalam fasa analisis masalah ini ada 4 perkara yang kita akan ikut. Yang pertama adalah pernyataan masalah. Berdasarkan soalan tadi, pernyataan masalahnya ialah menghasilkan atau cara yang boleh melakukan tugasan kira nilai belian, harga selepas diskaun, nilai cukai SST, jumlah perlu dibayar dan baki. Semua elemen-elemen ini perlu ada dalam atau cara yang akan dibangunkan. Yang kedua adalah input. Kita kena fikirkan input. Input yang pertama adalah maklumat barangan. Terdiri daripada bilangan, nama, harga dan kuantiti. Yang kedua, maklumat diskaun, iaitu peratus diskaun. Maklumat yang ketiga adalah maklumat bayaran pengguna, nilai bayaran yang akan dibuat oleh pengguna. Seterusnya, proses. Proses yang akan terlibat dalam atur cara ini adalah yang pertama, proses pengiraan. Yang ini melibatkan formula matematik lah. Yang pertama, jumlah bayaran. Yang kedua, bayaran selepas diskaun, bayaran cukai, bayaran yang perlu dibayar dan baki. Baki yang akan diterima oleh pengguna. Dan yang keempat, perkara yang keempat yang kita perlu kaji, perlu analisis dalam fasa pembangunan yang pertama adalah output. Output yang akan terhasil adalah yang akan dipaparkan pada penghujung atau cara, iaitu bayaran cukai SST, jumlah yang perlu dibayar dan baki yang akan diterima oleh pelanggan. Itu adalah pada fasa yang pertama, iaitu fasa analisis masalah. Kita perlu analisis semua ini, pernyataan masalah, input, proses dan output, untuk kita ke fasa yang seterusnya. Baik, fasa yang kedua adalah fasa reka bentuk atau cara. Kita telah belajar pada topik sebelum ini. Dalam fasa reka bentuk atau cara, secara umumnya kita akan menghasilkan reka bentuk antarmuka, sudut atau carta alih. Baik, bagi soalan ini, mari kita lihat apa yang dilakukan. Pengguna perlu membuat algoritma bagi sub tugasan. Setiap sub tugasan tu kita akan buat dia punya algoritma lah, untuk memudahkan atau cara dibuat. Yang kedua, menulis sudut kod atau melukis carta alih. Baik, dan yang seterusnya, mereka bentuk antarmuka pengguna untuk input dan output data. Yang pertama, kita kena fikirkan reka bentuk antarmuka grafik pengguna untuk input dan output. Gambaran awal kita. Ini adalah satu contoh
gambaran antara muka grafik pengguna, okey, yang akan dipaparkan apabila atur cara ini dijalankan. Okey, kita akan hasilkan satu atur cara yang akan mengeluarkan input seperti ini, input dan output seperti ini. Okey, yang membolehkan pengguna untuk memasukkan input dan output yang akan dipaparkan kepada pengguna. Baik, yang kedua adalah pseudocode. Okey, pseudocode ini adalah pseudocode utama. Okey, baik. Dia ada mula selagi benar. Jika Y besar atau Y kecil, dia akan panggil garis syarikat, garis papan bayaran. Ini adalah function ataupun prosedur sehingga tamat. Baik, di sini ada beberapa function yang kita hasilkan dan beberapa prosedur yang kita hasilkan. Untuk gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat apakah prosedur dan function yang dihasilkan. Yang pertama adalah garis, yang kedua syarikat, yang ketiga troli, yang keempat diskaun, yang kelima bayaran, dan yang keenam baki. Maksudnya di sini ada function dan prosedur dihasilkan sebanyak 6. Baik, mari kita lihat yang pertama, iaitu garis merupakan prosedur. Kenapa prosedur? Kerana tidak mempunyai return. Okey, prosedur tidak memulangkan nilai. Jadi garis ini adalah prosedur. Yang kedua syarikat. Syarikat juga adalah prosedur. Okey. Yang ketiga troli. Troli merupakan function. Kenapa saya katakan function? Di sini dia ada perkataan pulangkan. Akhir sekali dia akan pulangkan nilai jumlah belian. Okey, ini adalah contoh pseudocode untuk troli. Okey. Nama-nama function dan nama-nama prosedur ini bergantung kepada para pelajar lah. Okey, kreativiti, kesesuaian yang dilakukan oleh para pelajar. Okey, seterusnya discount juga merupakan function. Okey, function discount, dia akan pulangkan nilai discount. Okey, yang kelima adalah bayaran. Okey, juga function. Okey, di sini ada tetapan nilai SST, ya, ada pengiraan. Okey, ini adalah contoh pengiraan yang saya hasilkan untuk rujukan para pelajar. Dan yang terakhir adalah baki. Baki selepas diskaun. Okey, baik. Ini adalah contoh pseudocode utama dan pseudocode untuk sub-sub modul. Okey, sub-sub modul untuk memudahkan rujukan para pelajar. Okey, baik. Mari kita lihat fasa ketiga dan fasa keempat, iaitu fasa pengekodan dan fasa pengujian dan penyahpijatan. Baik, berdasarkan pseudocode ataupun algoritma yang telah dihasilkan tadi, saya telah menghasilkan satu contoh atur cara, okey, untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Okey, di sini kita ada fungsi troli. Okey, fungsi kira diskaun, fungsi mengira bayaran selepas diskaun, fungsi prosedur kira baki bayaran, okey, dan prosedur syarikat. Dan ini merupakan atur cara utama. Okey, atur cara utama kita gunakan gelong untuk meminta maklum balas daripada pengguna sama ada ingin meneruskan sistem ataupun menamatkan sistem ataupun atur cara yang dihasilkan. Baik, ini adalah contoh. Pada fasa pengekodan kita akan menghasilkan atur cara utama, kita akan hasilkan function dan kita akan hasilkan prosedur. Okey, setelah tamat kita menulis semua atur cara ataupun kod, segmen-segmen kod ini, kita perlu buat fasa pengujian dan penyahpijatan. Okey, caranya adalah kita perlu klik run dan run modul. Okey,
ataupun kita klik pada papan kekunci F5. Okey. Apabila kita run, di sini dia tunjuk ada error pada line 44. Maksudnya di sini ada syntax error. Okey, name true is not defined. Kita cari name true. Maksudnya pada bahagian ini. True sepatutnya adalah berhuruf besar. Jadi kita sudah jumpa error yang pertama ataupun ralat yang pertama. Kita run sekali lagi. Adakah ingin mulakan sistem? Kita tekan Y untuk ya. Masih ada error pada line 50, iaitu papa bayaran sama dengan Torli. Maksudnya name Torli is not defined. Baik, kita akan betulkan. Pada bahagian ini Torli tidak define. Maksudnya kita telah salah ejaan. Ejaan yang betul adalah Trolli, T-R-O-L-I. Jadi kita akan betulkan pada bahagian ini. Baik, mari kita run sekali lagi. Kita uji sekali lagi. Adakah betul? Baik. Adakah kita ingin memulakan sistem? Kita klik pada ya. Berapa jumlah barangan? 2. Nama barangan nombor 1. Kita tulis Milo. Nama barangan nombor 2. Kopi. Harga barangan Milo adalah RM5. Harga barang nombor 2 adalah RM2. Kuantiti barangan nombor 1, maksudnya kuantiti Milo tadi 1. Kuantiti barangan nombor 2, kuantiti kopi adalah 2. Potongan peratus kita buat kosong. Cukai yang dikenakan adalah 54 sen. 54 sen. Mari kita lihat sama ada output yang dikeluarkan pada jumlah yang perlu dibayar betul atau salah. Kuantiti yang pertama adalah Milo, 1 kuantiti RM5. Kita akan tambah dengan 2 kopi, iaitu 1 RM2, 2 jadi RM4. Kita akan tambah jadi RM9. Dan kita tambah dengan cukai 54 sen akan jadi RM9.54. Baik, seterusnya kita tengok bayaran pelanggan. Bayaran pelanggan adalah RM10. Dan baki yang dipaparkan adalah 0.4 sen. 46 sen. 46 sen. Dia akan paparkan terima kasih, sila datang lagi. Dan dia akan tanya kepada pengguna sama ada ingin memulakan sistem semula ataupun tidak. Jika kita klik tidak, and ataupun no, dia akan terima kasih dan akan keluar daripada sistem. Maksudnya fasa pengekodan, pengujian dan penyahpijatan kita boleh run serentak. Maksudnya bila kita dah siap pengekodan, kita akan run dan kita akan uji secara serentak sehingga bebas daripada sebarang ralat, sama ada ralat sintak, ralat logik ataupun ralat masa larian. Baik. Itu saja bagi fasa pengekodan dan fasa pengujian dan penyahpijatan. Sekian saja perkongsian daripada saya bagi topik kali ini. Diharap perkongsian saya ini dapat membantu anda memahami cara untuk menghasilkan atau cara menggunakan pelbagai gabungan. Baik. Sekian, terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.